Hatim, contoh Hatim ibn Ta'i. Ini satu tokoh. Hatim ibn Ta'i. Dia bapa kepada Adi bin Hatim, masuk Islam. Hatim ni, dia sifat dia terkenal dengan dermawan. Dia suka memberi. Dia beri tu kira tak takut habis lah. Kalau kita fikir juga kita pun nak guna, tak, dia bagi tadi habis, dia pergi cari lagi. Habis pergi cari semula. Ada memberi, habis cari, ada memberi. Sampai peringkat dia ni, begitu dia terkenal dengan dermawan. Bini dia pun jadi takut sebab dia memberi tu tak takut habis, pergi habis cari, pergi, tak pernah simpan pun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdasatuha wa kullu muhdasatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana sekali lagi dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala kita dapat sama-sama dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan pertemuan dan perpisahan kita pada malam ini diberkati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sambung kitab Halal dan Haram dalam Islam. Muka surat 182. Kitab ni lah, kitab yang tebal ni. Kitab yang satu lagi tu cari tajuk dia Cara Islam Menyanjung Orang Mulia. Kitab tu lagi dah? Tak ada. Kau surat apa? Ada satu lagi. Jadi baca muka surat tak jumpa. Bercara Islam menyanjung orang yang mulia. Kita dah masuk minggu lepas, Islam mengharamkan menyimpan patung. Sebab patung dia unsur-unsur syirik, unsur-unsur berhala. Maka hikmah yang paling besar Islam mengharamkan patung ialah untuk menyekat daripada berlakunya syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun ada hikmah-hikmah yang lain, saya dah baca sampai 2, 3 dan 4, tuan-tuan boleh baca. Baik, di antara cara manusia bila dia nak buat patung, tujuan untuk mengingati tokoh-tokoh, mengingati pemimpin-pemimpin, mengingati pejuang-pejuang, pahlawan-pahlawan. Jadi tak tahu macam mana nak buat, nak ingat tu macam mana buat patung lah. Tengok patung, oh patung Pak Cat, ada malam ni, welcome. Bila tengok patung tu ingat, oh ni yang katakan pahlawan, dia telah mengalahkan Portugis, buat contoh. Nah, jadi bila tengok patung ingat, tengok patung ingat, tengok patung ingat. Jadi cara dengan nak mengingati orang-orang yang menabur jasa, yang buat bakti, tak ada cara lain. Dia kata kita buat patung, saya tengok patung, ingatlah dia punya jasa dia. Baik, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati, itu bukan cara Islam. Baik, tengok malam ni kita sambung macam mana cara Islam nak menyanjung, nak mengingati
nak memuliakan orang-orang yang berjasa kepada masyarakat, kepada negara dan sebagainya, kepada agama. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Mungkin ada orang yang ingin bertanya, bukankah wajar bagi sesuatu kaum itu untuk membalas jasa seseorang yang telah mencatat sejarah yang besar pada negaranya, lalu dibina satu tugu peringatan, dia sebut siapa, aku tak payah hurai, untuk dikenang oleh generasi yang akan datang supaya mereka mengetahui jasa yang sudah ditinggalkan mereka yang dibanggakan itu. Dia timbulkan persoalan. Nah, mungkin ada orang kata ginilah, takkan tak boleh, mereka kan jasa, sanggup mati kerana mempertahankan agama, bangsa dan negara. Takkan kita tak boleh buat satu tugu, nama dia tugu peringatan, untuk memberi peringatan kepada generasi yang akan datang selepas daripada itu, supaya menghargai jasa. Maknanya kita kalau bab kemerdekaan, kalau kita merdeka bukan kata dengan permaidani merah tapi dengan darah pejuang-pejuang. Mereka berjuang untuk membebaskan daripada penjajah, membebaskan negara daripada penjajah. Takkan tak boleh buat. Kalau mereka tak berjuang, kita hari ini masih kekal dijajah oleh penjajah. Mungkin orang akan kata gitu, takkan tak boleh. Jenis kita macam tu dah. Nah, dia rasa di segi akal dia takkan tak boleh. Baik benda macam ni, tengok ingat macam tu. Sebab kita berdasarkan akal. Agama dia bukan berdasarkan akal semata-mata. Kita sebut banyak kali. Nah, agama kadang-kadang dia bercanggah dengan akal. Bila dia bercanggah dengan akal, kita nak fikir tak boleh, tak sampai tahap, maka pergi pada ta'abbudi. Ta'abbudi ni kita serah diri pada Allah Subhanahu Wa Taala, ikut jelah. Dah Allah suruh gitu, Nabi suruh macam tu, ikut. Nama dia ta'abbudi. Sebab hikmah dia kita tak boleh sampai. Contoh tayamum sudah, tayamum dengan debu. Kita disuruh berwudu dengan air. Sebab air dia sifat dia mencuci lah, bersih. Debu-debu yang kita kena di kawasan tangan, di muka, bila kita keluar daripada rumah kita ambil wuduk, dia basuh habis. Debu-debu tu dia basuh oleh air, membersihkan segala kekotoran. Tiba-tiba bila tidak boleh menggunakan air ataupun air tidak ada, kita disuruh bertayamum menggunakan debu. Kok menolak? Nah, bercanggah antara air dengan debu itu macam bercanggah. Debu mengotorkan, bila kita sapu jadi kotor muka kita, sapu tangan jadi kotor pula tangan, sebab debu bukan air. Kenapa bila tidak ada air disuruh guna debu? Jawab, Pak Cak, siapa suruh main malam ni? Jawapan dia kita tak tahu. Ta'abbudi, ikut je lah. Dah Quran suruh. Fatayammamu sa'idan tayyiban. Hendaklah kamu bertayamum dengan tanah yang suci. Maka ikut saja, walaupun nampak akal kita tak boleh nak terima ni. Sebab apa guna tanah? Tapi bila ulama kita dia cari, jumpa lah juga. Sebab tanah ni pi tanah mana apa dah. Ayat ni kadang-kadang tak ada. Ada tempat ada, ada tempat tak ada. Air ini. Tapi tanah ada, tak ada. Tanah, debu tanah, adakah tidak ada tanah? Di tempat mana-mana ada. Ada. Pak Cik duduk planet mana? Pluto. Selagi mana kita di atas bumi, selagi itu kita akan bertemu dengan tanah. Kecuali kita naik flight, jeng-greng. Nak cari tanah mana? Tak flight pun. Nah, sebab tu ada ulama kata tak flight tak payah solat. Sebab kita bukan duduk di darat, atas tidak duduk di udara. Jadi tak payah solat. Maksud dia, kalau nak solat pun solat menghormati waktu. Jadi lepas sampai tempat kita qada mula. Dan sebenarnya kita tak boleh pun solat atas kenderaan, tak boleh solat. Atas kereta tak boleh solat, atas bas tak boleh solat, atas kereta api tak boleh solat, atas kapal terbang tak boleh solat. Tak boleh solat apa? Tak boleh solat fardu. Solat sunat boleh. Nah, solat sunat boleh atas kenderaan, tak ada masalah.
Nabi pun solat atas unta dia. Dia talai ikut unta dia, tak payah cari kiblat, ikut unta pergi kok tulah kiblat. Tuan-tuan muslimat yang dia atas kenderaan, dia kena turun solat di luar kenderaan. Macam buat kereta, tak boleh solat fardu zuhur dalam kereta, kena cari surau, kena cari masjid ataupun sekurang-kurang tempat yang elok, kita turun, kita solat tepi tu. Faham tak? Ingat hentam dalam kereta, tak boleh fardu. Solat duha tak apa lah. Tuan-tuan muslimat yang dirahmati, bas pun sama, kereta api pun sama. Tengok dia nak sampai pukul apa. Kalau dia sampai, kita nak tolak tu dia zuhur, dia sampai asar, kita niat jamak takhir solat atas kereta api. Tak boleh. Dia kena berhenti dan turun solat di luar. Ustaz nak turun macam mana kapal, flight boleh turun. Flight ni turun dia turun dah. Kita boleh turun. Lagi dia tak turun, kita turun, mampu. Maka bolehlah solat atas kapal sebab tak boleh turun kan. Maka solat pula nak diri pun tak boleh. Kadang tu kita pun duduk cari arah kiblat sebentar. Contoh kita kalau ke sana, kiblat sini, masa takbir tengok kiblat, Allahu Akbar, amoi sebelah jeng. Sudah masa takbir, masa lain tak apa dah. Lepas tu sampai di depot, kena solat mula, qada. Sebab tak boleh solat atas kenderaan. Untuk fardu lah, untuk sunat tak apa. Baik tuan-tuan, muslimat yang diroti, kita masuk tu sikit nah, tak apa. Jadi akal kadang-kala dia bertepatan, kadang-kala dia nampak bercanggah. Ikut akal ni sains lah akal ni. Nah, suruh tidur bagi cukup 8 jam tidur. Pak Cak tidur berapa jam lah? 12. Lah gitu. Lebih tu. Dia tidur 8 jam. Eloklah. Islam tu bangun qiyam mulai. Nah, ya ayyuhal muzammilu qumil laila illa qalila. Wahai orang-orang muslim, orang yang tidur, bangunlah malam sebahagian daripadanya. Sama dia separuh ataupun 1/3 ataupun 2/3. Dia suruh bangun Pak Cak. Tak cukup tidur agama kadang-kadang bercanggah dengan sains. Tuan-tuan muslimat yang dirahmati oleh kerana itu, kita tidak boleh pakai akal. Agama jangan pakai akal. Kena tanya orang yang tahu. Kalau kita tak tahu, fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Jangan pakai akal rosak agama. Baik tuan-tuan. Baik, kerana ingatan manusia pada sesuatu seringkali dilupakan seperti mana mereka lupa pada kejadian siang dan malam. Siang dan malam lupa. Kita tak perasan pun siang malam tua dah kita ni. Nah, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Sesungguhnya kejadian langit dan bumi dan pertukaran siang dan malam merupakan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang nak berfikir, yang ada akal untuk berfikir. Tapi kadang tu kita tak nak fikir jadi dah biasa gitu jelah. Malam tidur, siang bangun. Nah, kadang tu tidur memanjang, siang malam tu. PKP siang malam tidur. La haula wala quwwata illa billahil aliyil. Sudah habis dah 3 bulan. Tidur saja. Apa? Tuan-tuan nak keluar tak boleh, tidur je. Tak pernah fikir pun. Kita akan fikir kalau malam tak akan tidak ada siang. Fikir, tak jauh lagi. Sudah. Macam tu. Ataupun siang tak malam-malam. Pukul 9.30 tak malam lagi. Pukul 10.30 tak malam lagi. Fikir, rupa-rupanya tidur di siang hari. Mimpi. Allah Rabbi. Baik tuan-tuan, muslimat yang dirahmati, kita tak fikir kecuali dia diplek baru kita fikir. Sedangkan Allah suruh kita fikir hari-hari untuk dapat pahala fikir. Tafakkaru fi khalqillah. Hendaklah kamu berfikir dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Fikir hari-hari, tak apa. Kita akan dapat pahala bila kita fikir. Tapi kita buat lupa gitu saja. Jadi dia kata manusia ni mudah lupa. Maka nak bagi dia ingat, buatlah patung. Tengok patung teringat, tengok patung teringat. Itu tujuan. Dia guna akal, bukan guna agama. Baik, jawabnya kata Syekh Al-Qaradawi, sememangnya Islam sangat membencikan sikap yang berlebih-lebihan dalam mengagungkan seseorang, biar betapa tinggi martabatnya. Kita boleh nak muliakan, nak ikram dia,
Tapi tidak boleh berlebih-lebihan sampai buat patung ni kira melampau lah tuan-tuan. Bukan RM1 2 patung. Nah, dia akan makan ribuan. Begitu. Dalam mengagungkan seseorang, biar betapa tinggi martabatnya, sama ada dia masih hidup ataupun sudah meninggal dunia. Hidup dapat pingat, meninggal dunia pun boleh pingat. Tak apa, pingat tu taklah melampau. Nah, siapa dapat pingat selepas mati? Tak. Tan Sri P. Romli. Dia dapat Tan Sri selepas daripada kematian berapa tahun. Tak apa lah nak bagi Tan Sri tu. Ni kita kira patung. Jangan buat patung P. Romli. Nabi SAW bersabda, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam, walakin qulu abdullahi wa rasuluh. Maksudnya, jangan kamu melampau dalam menghormatiku. Nabi tak bagi terlalu melampau bila kita nak hormat dia. Sebagaimana kaum Nasrani Kristian menghormati Isa bin Maryam alaihissalam, tetapi memadailah dengan berkata bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hamba Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Kristian melampau tuan-tuan dalam memuliakan Isa, melampau sampai tahap mereka menganggap Isa adalah anak Tuhan. Ini satu sifat yang sangat melampau, yang mereka dimasukkan dalam golongan yang sesat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, al-maghdubi alaihim tu Yahudi, orang-orang yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Yahudi terlalu melampau dalam menghina nabi-nabi dan rasul-rasul. Kristian, Nasrani melampau dalam memuliakan. Dia tak sama dua ni. Yahudi melampau dalam menghina nabi-nabi, bunuh nabi. Bunuh nabi. Berapa ramai nabi mereka bunuh Yahudi. Sampai peringkat Nabi Muhammad mereka cuba bunuh di Madinah beberapa kali. Cuba tak jadi. Sebab Allah dah janji dah, wallahu yu'simuka minan nas. Allah akan menjaga kamu daripada kejahatan manusia. Jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yahudi cuba bunuh Nabi beberapa kali, tak berjaya. Nabi tidak ditakdirkan mati dengan orang Yahudi, tidak. Allah akan jaga orang. Tu Yahudi melampau dalam menghina Nabi sampai bunuh. Kristian pula melampau dalam memuliakan sampai mengangkat dia jadi Tuhan. Ni dua-dua ni pelampau. Nah, wail maghdubi alaihim waladdallin, dan bukan orang yang sesat. Sesat siapa? Nasara. Sampai angkat manusia jadi Tuhan, ni sesat. Sesat yang sangat sesat. Dua-dua kaum ini diabadikan dalam surah Al-Fatihah hingga hari kiamat. Kita pula baca surah Fatihah sehari 17 kali. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ini 17 kali dalam solat fardu, ditambah dengan solat sunat lagi berapa puluh kali kita duk baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin ini. Tapi hidup ikut juga Yahudi. La ilaha illallah. Main bola sudah pendek, tak Yahudi. Allahu Rabbi. Tak tahu. Hidup ni hidup nak sonok tu. Di antara perkara yang akan membinasakan kita ialah hedonisme. Hedonisme ni hidup hanya nak berhibur, nak sonok semata-mata, tidak ada agama. Ada pun tak ikut, buat rutin macam budaya saja. Orang puasa, orang pergi jemaat, tu ya. Tapi hidup tidak beragama. Tak ikut pun agama sebenarnya. Hedonisme. Baik tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi Nabi tak bagi kita mengagungkan dia seperti Nasara Kristian mengagungkan Nabi Isa sehingga mengatakan Isa itu anak Tuhan. Baik, hadis yang kedua. La takumu kama takumul a'ajimu ba'duha ba'da. Maksudnya jangan kamu berdiri untuk memuliakanku. Bila Nabi sampai, Nabi tak bagi sahabat berdiri untuk memuliakan dia. Macam kita bila orang datang, saat datang kita pun berdiri kan. So tunggu dia masuk. Lepas tu negaraku, macam ingat air. Jangan kamu berdiri untuk memuliakanku sebagaimana orang ajam. Orang ajam ni bukan Arab, yang berdiri untuk menghormati seseorang.
Baginda sallallahu alaihi wasallam memberi peringatan kepada umatnya supaya jangan melampau dalam hal-hal mereka selepas kewafatannya, seraya bersabda, jangan kamu jadikan kuburku sebagai tempat perayaan. Kita raya pergi kubur tu aja. Sudah. Boleh tak raya pergi kubur? Tak boleh. Ni ustaz ni Wahabi lah. Kan ku Wahabi. Tak boleh. Syafi'i tak boleh. Tak boleh macam mana? Tak boleh tu pi hari raya saja. Maknanya setahun 360 hari. Tolak raya, raya puasa, raya haji tak pi tu je. Raya haji pi kubur ah. Duk galik sembelih lembu. Hari pertama, hari kedua, ketiga, lembu kambing kerbau tak ada. Tinggal roh kerbau. Dua tu ada apa? Tapi Aidilfitri kubur lah. Jadi 360 hari setahun dia pergi Aidilfitri je. Tu tak boleh. Dia mengkhususkan sehari sahaja dalam setahun untuk pergi ziarah kubur pak dia. Bila? Aidilfitri. Tak boleh. Yang boleh pergi ni, kita pergi hari biasa pergi juga, sekurang-kurang seminggu sekali, bulan sekali duk pergilah juga. Sebelum Aidilfitri tu duk pergi. Cuma Aidilfitri tu nak pergi sebab hari biasa pergi, nak pergi boleh lah, tak apa. Yang tak boleh menjadikan hanya Aidilfitri sebagai hari yang khusus bagi kita untuk ziarah kubur. Hari lain pergi solat balik, kubur pak kita belakang tu aja. Bukan jauh pun, tak kereta sini, jalan kaki pergi ziarah Al-Fatihah sekali, habis waladhdallin, Allahumma ighfir lahu warhamhu, boleh ya? Kan tak boleh kok sebulan sekali, bukan tiap minggu. Sekejap boleh. Pergi dah. Aku tak puas jauh baling. Aku Aidilfitri balik. Macam mana duduk Sarawak 11 tahun. Tuan-tuan, saya sudah terima yang di 11 tahun. Maka setiap kali saya balik raya, saya pergi. Tapi duduk dia, kalau start ni tak apa, balik 2 minggu sekali. 2 minggu sekali balik. Lah ni PKP tak boleh. Sebab Bali pun duk boleh tahan. Lah ni tutup dah masjid 2-3 bulan. Tuan-tuan, saya sudah sebab yang dirahmati, makna jangan jadikan hari khusus gitu. Tak boleh. Sebab tu kubur Nabi, tengok makam dia duduk dalam bilik dia. Kalau tak di luar habis lah, tuan-tuan. Tak boleh. Berebut tu pun nak beratok pi, ya Allah. Naik atas belakang. Tu aja. Tu rasa makin naik tu dia. Macam jet kan. Kaki duduk atas belakang orang. Mereka duduk tolak. Di belakang sini stop. Mereka duduk baca doa, duduk bagi selawat Nabi. Hak sini duduk tolak. Kan ni duduk naik. Letih tu. Kalau bahasa banyak lah. Bayangkan kalau kubur makam Nabi di luar, dia lompat masuk, dia peluk batu nizar, tak pindah duduk situ. Sebab tu tak boleh. Sebab tu kubur Imam Syafi'i dia pun buat macam tu. Kubur imam mazhab semua dia buat pagar, tak boleh masuk. Kalau buat bagi masuk, habis cabut habis tulisan. Buat balik rumah, buat keramat. Bahaya. Tanah-tanah kubur pergi ambil, buah plastik balik. Baca ayat minum. Jahanam jadi ni. Sebab tu kubur-kubur ulama dipagar, takut manusia benar-benar khurafat. Baik, tuan-tuan, muslimat yang dirahmati, kalau kata kubur Imam Syafi'i itu tidak dipagar, siapa hak tamu nak pergi? Pergi nama ekor. Minta nama ekor. Haram jadah potong tengok orang nak minta nama ekor. Baik, baginda sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana doa berikut, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Maksudnya, ya Allah, ya Tuhanku, janganlah engkau jadikan kuburku sebagai tempat sembahan seperti yang diamalkan oleh penyembah berhala. Baik, tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian, cukulah hadis itu banyak. Baca satu pun sudah memadai. Mungkin tuan-tuan terasa, tak bolehkah kita nak bangun? Bila orang tok guru datang, orang-orang soleh datang, pemimpin-pemimpin datang, tak bolehkah kita nak bangun sebagai menghormati dia? Sebab hadis Nabi sebut, la taqumu kama taqumul a'ajimu ba'daha ba'da. Jangan kamu berdiri untuk memuliakanku sebagaimana orang bukan Arab bangun berdiri bila memuliakan pemimpin dan orang-orang kenamaan mereka.
Baik, hadis ni hadis melarang tuan-tuan. Dalam masa yang sama, sebab tu hadis ni bila kita jumpa satu jangan buat hukum lagi, sebab kita bukan ulama. Kita siapa? Ular dalam semua. Ulama dia baca hadis semua. Ada hadis Nabi suruh bangun. Nabi kata qumu li sayyidikum. Hendaklah kamu bangun untuk hormat pemimpin kamu. Oh sudah. Dua-dua ni sahih. Betul, saya nak pesan hadis bukan kita. Kita bukan orang hadis lah. Kita bukan orang hadis. Jadi jumpa tu hadis jangan duk belagak orang lah. Dia kena pergi pada syarah. Bila pergi pada syarah, ulama kan bawa datang hadis-hadis yang bercanggah pula. Nah, hak ni tak bagi bangun. Hadis hak satu lagi suruh bangun menghormati pemimpin. Jadi dia berlaku tanaqudul hadis. Berlaku pertemuan dua hadis. Satu tak bagi, satu bagi. Nah, baik tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati, maka bila berlaku macam ni, ulama-ulama akan ambil kaedah al-jam'u wat taufiq. Menghimpun dua hadis dan mencari jalan penyelesaian. Macam mana nak buat? Dua hadis yang berbeza ini. Nah, maka ulama-ulama mengeluarkan hukum berpandukan kepada niat. Maknanya kalau kita bangun nak hormat tok guru kita, nak hormat orang-orang soleh, nak hormat pemimpin-pemimpin yang baik-baik ke, kita bangun tu niat nak memuliakan dia saja. Memuliakan dia sebab dia pemimpin kita, dia menguruskan urusan kita, maka kita muliakan dia sekadar itu je. Menghormati dia sekadar itu je. Harus. Nah, tapi kalau kita bangun dengan niat mengagungkan dia, memuja dia, maka hukum dia akan jadi sekurang-kurang makruh dan dia akan pergi kepada haram. Maka kembali pula pada hadis innamal a'malu binniyat. Hadis tu cukup hebat. Nah, hadis cukup hebat. Dia boleh masuk semua, Pak. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala amal itu dinilai dengan niat. Niat baik, okey. Niat jahat, jalan. Tapi tengok balik, niat baik, benar jahat tak boleh. Tidak perbuatan yang jahat, niat yang baik tidak menghalalkan cara. Itu lagi kok tu pula. Oh, saya niat baik, saya merompok mencuri ni nak bantu orang miskin, saya nak jadi Robin Hood Malaysia. Ada. Saya merompok pecah rumah orang-orang kaya hak kedekut Haji Bakri tak hidung masin ni. Saya rompok harta mereka, bukan saya nak guna, saya miskin juga tapi saya nak bagi pada fakir miskin ni. Saya nak jadi Robin Hood Malaysia. Boleh tak? Tak boleh lah. Mencuri, merompok tu haram, niat baik pun tak jadi. Saya berzina ni niat baik, nak dapat anak. Tak boleh lah zina tu haram. Okey kok tu pula, kena ngaji molek lah. Ngaji bagi sempurna insya-Allah. Kita boleh faham. Tak faham tanya. Fasalu ala zikri in kuntum la ta'lamun. Baik tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati, habis itu kita kali ke belakang. Baik, inilah agama yang benar, iaitu Islam. Kedudukannya sudah jelas bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam tidak membenarkan umatnya membina patung berhala yang memerlukan wang yang banyak agar manusia memberi kehormatan dan kebesaran. Alangkah berdosa besar penyebar berita palsu dan ahli sejarah yang memalsukan sejarah serta pengikut-pengikut mereka yang menggunakan ruangan yang terbuka ini untuk mendirikan patung-patung berhala bagi mereka sebagai lambang orang besar yang palsu, supaya mereka dapat menyesatkan pemikiran rakyat daripada mengenal pembesar-pembesar yang sebenar. Lambang kekal yang abadi ialah lambang yang sentiasa dicari oleh orang mukmin, iaitu lambang yang kekal di sisi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang mengetahui apa yang tersembunyi dan apa yang nyata. Yang mengetahui apa yang tersembunyi dan apa yang nyata, Tuhan yang tidak menyesatkan, tidak lupa. Alangkah ramainya pembesar yang mana nama mereka tercatat di dalam dewan kekal yang berada di sisinya Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak dicatat sebagai orang ternama dalam dunia. Ramai orang relax, dia low profile. Kita tak kenal pun dia. Dia mati pun kita tak rasa kehilangan apa-apa. Tapi dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang hebat. Tuan-tuan, muslimat yang dirahmati, macam kisah raja nak buat masjid. Raja nak buat masjid.
Dia perintahkan pembesar dia buat masjid. Duit kerajaan, bukan duit dia. Selesai aja masjid, maka dia suruh tulis nama dia, masjid sekian. Buh nama dia lah. Tak payah buh nama Ghufran ke Irfan ke Bukhari, tak payah. Masjid Hasan Basri. Dah. Jadi dia nak nama. Nah, dia raja terkenal lah. Dia nak terkenal lagi dengan nama masjid tu, nama dia. Sampai bila orang ingat, dia nak orang kenal dia. Tengok masjid, sebut nama dia. Oh, ni sultan sekian. Zaman sekian. Oh, gitu. Tapi Allah bagi mimpi pada sultan tadi, tak boleh buh nama dia. Dia kena buh nama Arsyad. Tak jahat. Adalah nama, saya tak ingat nama apa, mana? Salahuddin ke apa, tak ingat riwayat tu. Maka sultan suruh cari nama hak dia mimpi tu 2-3 kali, bukan sekali. Dia suruh cari dalam kalangan pemimpin besar-besar, ada tak nama tu? Tak ada. Cari pula timbalan menteri, tak ada juga. Cari pula tu JJKKKKK. Tak ada juga. Tak ada sultan. Tuanku, tak ada nama hak ni, tak ada dalam semua kerabat-kerabat, tak ada. Pemimpin tertinggi hak rendah di kampung apa pun tak ada nama ni. Akhirnya sultan kata pergi cari hak ada tidur bawah jambatan tu, geng-geng miskin tu, gelandangan. Cari jumpa nama tu. Dia rupanya duduk tidur tepi-tepi masjid tu saja. Kerja dia kalau ada kayu yang terkeluar daripada pagar masjid, batu-batu terkeluar dari pagar masjid, dia ambil letak balik, masuk balik dalam masjid. Tu kerja dia. Tapi Allah suruh letak nama dia. Mana nama dia tercatat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Orang tak kenal dia, tapi Allah kenal dia. Pakcik nak mana? Nak orang kenal ke Allah kenal? Baik, tu nak kita. Walaupun kita nak buat macam mana nak bagi terkenal, kadang-kadang banyak orang yang tidak terkenal, tapi nama mereka dicatat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, tengok hujung. Untuk mengingati jasa mereka ini tidak semestinya dengan mendirikan patung. Tak perlulah. Lagi pula patung di segi Islam tak boleh. Baik, yang mewakili diri mereka, satu-satunya jalan yang dibenarkan oleh Islam ialah memperingati jasa-jasa mereka di dalam hati. Tak payah buat patung. Serta boleh juga disebut segala jasa dan kebaikan mereka kepada negara. Rasulullah SAW dan khalifahnya serta pemimpin Islam yang lain tidak dikenang berpandukan gambaran kemudahan. Tak ada patung Nabi, tak ada. Kalau ada habis kena. Patung Abu Bakar tak ada. Patung Umar mana ada. Tapi kita kenang Nabi sampai hari ini. Patung para Umar Abu Bakar tak ada, tapi kita kenang dia sampai hari ini. Patung Umar tak ada. Patung sahabat-sahabat Nabi hak terkenal tak ada, tapi kenapa kita boleh kenang mereka sampai hari ini? Sebab sejarah mereka dicatat, ditulis. Tu sudah, tulis sejarah mereka, tulis. Biar generasi seterusnya membaca sejarah-sejarah mereka. Tu cara memperingati, bukan buat patung. Tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian. Tidak ada berdasarkan ukiran patung ataupun berhala. Bahkan mereka dikenang berdasarkan peribadi mereka dan perjuangan mereka yang sentiasa disampaikan daripada generasi ke generasi yang baru sehingga sebati di dalam hati mereka dan sentiasa bermain-main di hujung lidah mereka, dan tidak pula dengan lukisan-lukisan atau ukiran patung berhala. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi bawah tulisan kecil ni dia cerita lah. Nak memperjelaskan lagi macam mana Islam ni memperingati tokoh-tokoh. Tak perlu dengan patung, hanya dengan mengingati sejarah ataupun jasa yang mereka buat. Buat contoh lah. Contoh kalau kita baca, tuan-tuan akan jumpa Hatim ibn Ta'ib. Ini satu tokoh. Hatim ibn Ta'ib. Dia bapa kepada Adi bin Hatim, masuk Islam. Hatim ni, dia sifat dia terkenal dengan dermawan. Dia suka memberi. Dia beri tu kira tak takut habis lah. Kalau kita fikir juga kita pun nak guna, dah dia bagi cari habis, dia pergi cari lagi. Habis pergi cari semula. Ada memberi. Habis cari, ada memberi. Pakcik simpan, cari mula, simpan.
Pak Cik bukan Hatim, Pak Cik Arsyadi. Belawak aja, Pak Cik kan ingat kata dia. Tuan-tuan, sampai peringkat dia ni, begitu dia terkenal dengan dermawan. Bini dia pun jadi takut sebab dia memberi tu tak takut habis, habis cari, tak pernah simpan pun. Sampai kampung dia ataupun negara tempat dia tinggal, negeri dia ni dilanda pandemik. Pandemik lalu. Wabak juga. Sehingga semua terasa tak cukup makanan. Sehingga dia ni sendiri, Hatim ni, dengan keluarga dia pun tak cukup makan. Rebuh batu bagi bunyi, anak-anak dengar bunyi tak masak lagi lahir, tidur selamat. Tidur dalam lapar. Anak dia sendiri tiba-tiba datang di luar rumah, panggil dia Hatim orang tua. Saya ada 6 orang anak tapi tak ada makan, minta kalau ada apa-apa. Hatim lompat tu ambil pisau Victorinox. Pisau paling tajam Victorinox. Sembelih dia punya kuda dia paling mahal waktu itu. Kuda Hatim ni paling mahal di tempat tu. Kalau kita kereta apa, kereta 1.5 juta, bukan kereta murah-murah, 1.5 juta. Dia sembelih kuda tu. Dia masak jamu orang habis. Tu Hatim terkenal dengan dermawan, sangat-sangat pemurah. Maka Hatim dikenal dalam satu peribahasa, akramu min Hatim. Siapa-siapa atas dunia hari ini bagi bangsa Arab yang jenis perangai macam tu, dia akan kata kamu ni anta akramu min Hatim, kamu lebih dermawan daripada Hatim. Jadi Hatim sentiasa disebut di bibir. Bila tengok orang kaya yang pemurah, Hatim. Tengok orang kaya pemurah, Hatim. Nama Hatim disebut di bibir. Tak ada batal pun. Buat peribahasa kan. Tuan-tuan, muslimat yang dirahmati tak. Peribahasa tak perlu modal. Sampai lah sebut Hatim, orang akan kenal di segi dermawan, pemurahnya sifat dia. Maka sesiapa yang pemurah akan disebut seperti Hatim. Nama Hatim juga naik. Tak boleh tukar dah. Dulu, kini, selamanya sampai kiamat. Nama Hatim akan naik kalau dermawan. Itu cara mengingati orang hebat, cuma buat peribahasa. Dan tuan-tuan muslimat yang dirahmati sekalian, ada kisah seorang engineer, seorang arkitek yang diupah oleh seorang sultan untuk membina satu istana yang tinggi, yang hebat. Dia buat sampai peringkat dah siap dah, maka istana itu merupakan istana yang terbaik, yang paling mahal, yang paling canggih waktu itu di dunia. Tuan-tuan, nama dia Sinimar. Dia engineer Sinimar nama. Bila dah siap menara tinggi tu, sultan panggil dia, jom kita naik atas. Bawa naik sampai atas, duduk di tepi-tepi balkoni tu. Raja tolak dia. Jatuh bawah, mati. Tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian, sebab apa raja tu tolak dia? Khairul jawab. Sebab raja ni tak nak dia bina pula satu istana untuk raja lain akan lebih hebat daripada dia. Maka dia bunuh selesai. Tak ada orang sehebat Sinimar ini. Bunuh selesai. Maka tidak ada selepas daripada itu sultan ataupun mana-mana raja atas dunia boleh bina istana sehebat istana dia, sebab engineer dia sudah dibunuh. Sebab tu dia engineer jangan buat rumah macam-macam. Kau orang bunuh. Bila orang bunuh, makna dia buat baik, dia balas jahat. Maksud dia buat baik tapi sultan balas jahat. Maka apa-apa yang berlaku atas dunia selepas daripada itu, bila kita buat baik, dia balas jahat, orang akan sebut peribahasa jazaun sinimar, disebut pembalasan sinimar. Mana-mana manusia yang buat baik kemudian dia dibalas buruk, maka akan disebut satu peribahasa jazaun sinimar, pembalasan sinimar. Hamba baik tapi dibalas buruk. Sampai hari ini kalimah ini tidak boleh diubah. Orang kenang jasa sinimar, dan dia, macam mana cara dia mati, dengan peribahasa 2 kalimah, jaza'u sinimar. Tak payah patung.
Tuan-tuan, kita semat yang dirahmati, kita kenal Umar Al-Khattab, dia sebut Umar Al-Khattab dengan keadilannya. Sampai hari ini kita kenal adil dia. Masa dia memerintah, dia turun dengan pembantu dia Aslam. Dia bahasa bawa Aslam, gimana Allah. Nah, orang kanan dia. Begitu tak pergi tengok di kampung-kampung ada agak rakyat tak makan. Dia pergi jumpa satu pondok bu. Dia melihat seorang perempuan. Sejarah ini ditulis. Nah, seorang perempuan yang ada anak, tapi anak dia tidak ada makanan, dia pun tak ada. Dia cuma ambil periuk, masuk air, ambil batu, dia nyalakan api sehingga air mendidih, bunyi krek, bunyi batu tu saja. Anak pun duk tunggu bila nak masak. Batu nak masak kok mana? Lah kali mengantuk tidur. Tidur selamat. Omar tengok dengan mata kepala dia. Dia tanya maklum tu, dia kata dia tak ada. Tidak ada makanan. Dia pergi Baitul Mal, dia galah sendiri, pikul sendiri. Aslam tak ikut dah. Tadi bawa Aslam pergi buat tinjauan. Hak nak pergi bantuan, dia pikul sendiri Omar kata. Pergi tolong masak pula. Undilah Omar Al-Khattab. Kalau nak undilah. Tak jangan. Tuan-tuan. Dia pergi masak jam tak payah duk viral-viral, tak ada siapa tahu. Maklum tu pun tak tahu yang kata yang masak tu Omar Al-Khattab, tak tahu. TV3 mana ada waktu itu. Tuan-tuan, saya sudah muslimat. Dia terkenal dengan macam tu, sifat dia adil dia di para rakyat dia macam tu. Orang buat kisah dia, orang tulis kisah dia. Nah, Ali terkenal dengan berani. Mana dia berani? Sanggup tidur di tempat di katil Nabi, pakai bantal Nabi, pakai selimut Nabi, tutup pula. Orang nak bunuh Nabi malam tu, mereka masuk kalau tak buka muka dia, pakai tikam tu mati dia. Berani dia tunggu, budak lagi dia ni. Terkenal dengan berani. Kita kenal dia sampai hari ni. Beraninya Ali. Zuhud dia, zuhud. Sampai nak nikah pun Nabi kata tak ada duit, tak ada duit, tak bawa mai. Mahal, bawa cincin besi sudah. Cincin besi banyak. Orang kaum-kaum pun cincin suasa. Besi. Buat benda kalah. Nah, tak ada. Zuhud hidup. Sampai Fatimah, isteri anak Nabi, pergi jumpa Nabi, minta duit ghanimah, minta belanja sebab Ali tak boleh bagi. Dia buat kerja semua, anak duk bagi buai sini nak masak roti, tangan dua-dua guna, kaki ayak tepung. Tak ada duit. Nah, tuan-tuan, saya bilang muslimat yang dirahmati sekalian. Kisah-kisah ini kita kenal, tak payah buat patung. Kita tulis kisah-kisah mereka akan dibaca oleh generasi akan datang. Cuma kita kena ajar anak-anak kita baca lah. Nah, sirah-sirah Nabi, sirah-sirah sahabat, kena ajar mereka membaca kisah-kisah ini. Kalau uping-uping tak faham. Tuan-tuan saya bilang muslimat yang dia Abu Bakar terkenal dengan tegas dia ni. Sampai bila dia dilantik jadi khalifah, dia memerangi orang-orang murtad dan juga yang tak bayar zakat. Sampai Omar pergi jumpa dia. Kenapa kau serang orang tak bayar zakat? Dia Islam kan? Nabi sebut dah, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Aku diperintah oleh Allah untuk serang manusia, memerangi manusia sehingga dia mengucap dua kalimah syahadah. Depa ni Islam, cuma tak bayar zakatnya. Kenapa pergi serang mereka? Abu Bakar kata, aku tak peduli, tegas. Nah, aku tidak akan biarkan orang-orang yang memisahkan antara solat dan zakat. Solat mereka solat, tapi zakat tak nak bayar. Memisahkan antara zakat dan solat, aku serang. Tegas. Abu Bakar sedih tengok biasa dia ni, tapi bila dia pegang jadi pemimpin di khalifah, ketegasan dia nampak sangat. Tuan-tuan, kita kenang dia dalam ketegasan, dalam kisah dia memerangi orang-orang tidak membayar zakat. Begitu tuan-tuan, saya bilang muslimat yang dirahmati, maka kisah-kisah tokoh-tokoh ini perlu ditulis dan disebarkan, diviralkan untuk dikenang tanpa kita buat patung untuk mereka. Sudah memadai. Baik tuan-tuan, saya bilang muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi yang buat patung ni siapa? Dia asal daripada orang-orang barat kafir yang hanya menggunakan akal. Kita ada agama, yang ada akal, dia ada agama, takkan nak ikut dia. Faham mudahnya, kitab ada PhD, takkan nak ikut budak tadi kau. Payah. Layakkah seorang profesor yang ada 3 PhD berlalu? Ada 3 PhD, akidah, syariah,
akhlak tasawuf tak 3 hari. Ikut budak tadika hak belajar 1 2 3 abata. Nasabah. Patut hak kafir ikut kita ikut kafir buat patung pok mana. Nah, maruah kita jatuh tu kepala terus ke kepala. Islam pergi ikut kafir. Kau mana? Patut kafir ikut Islam. Betul. Nah, patut budak tu ikut profesor, bukan profesor ikut budak tadika. Jadi terbalik kok orang bagi. Nah, oleh kerana itu kita kena sedar apa kita nak buat, jaga maruah agama dan jaga maruah kita sebagai seorang muslim. Jangan terikut-ikut dengan barat, sebab barat mereka hanya ikut akal semata-mata. Baik tuan-tuan, muslim dan muslimat yang dirahmati sekalian, habislah situ. Sebab saya pun tak boleh nak panjang-panjang lagi. Nanti kita akan sambung keharusan bermain anak patung bagi kanak-kanak coming soon, insya-Allah. Jadi saya akan jawab 3 soalan lebih kurang lah. 3 sikit lah, tak banyak. Semasa hayat si mati, dia membuat tuntutan RM, duit lebihan dalam pekerjaannya dan lain-lain. Belum dapat duit, dia meninggal dunia. Adakah dikira RM tu pusaka pencerahan? Baik, dia buat klaim, buat tuntutan masa dia hidup. Jadi bila dituntut, tiba-tiba dah hantar borang semua dah, tapi duit tak masuk lagi. Mungkin sebulan, mungkin 2 bulan, mungkin 3 bulan, lambat sikit. Tiba-tiba dia mati. Bila dia mati, lepas dia mati, duit tu barulah dapat cek ataupun masuk dalam akaun dia. Jadi duit itu dikira pusaka ke tidak? Jawapan dia ya lah. Duit itu hak dia. Maka masuk dalam harta pusaka. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, kena dibahagikan. Baik. Dalam solat last baca Fatihah, kita baca Rabbi firli wali walidayya sebelum amin. Adakah membatalkan solat? Kawan saya kata bid'ah. Baik, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sebelum kita amin, Rabbi firli wali walidayya, patut amin. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, dia boleh, siapa yang boleh? Orang yang membaca. Orang yang membaca Fatihah itu boleh buat. Contoh imam. Dia baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin boleh. Ataupun kita solat seorang diri. Solat seorang diri. Jadi makmum pun tidak, imam pun tidak, kita solat seorang diri. Lepas waladdallin amin, kita Rabbi firli wali walidayya. Amin boleh. Yang tak betul tu imam baca, kita pergi kata jeng. Tu imam baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kita belakang Rabbi firli walidayya. Tidak ada. Bagi paham boleh. Seterusnya, saya nak tanya, kalau seorang itu sakit dan terlantar di atas katil, tiada orang untuk membantu beliau mengambil wuduk, bagaimana beliau nak solat sampai taraf tu? Baca, jahat sungguh lah. Pergi mana anak-anak ni sampai sakit tak ada jaga mak ayah ni? Pergi mana jiran-jiran sampai jiran sebelah sakit, anak tak ada, hampa tak pergi jenguk? Islam ke apa ni? Hentam dulu sebelum jawab. Adakah manusia begini? Sebab kita hidup wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Berbantu tolong menolonglah kamu dalam urusan takwa dan jangan membantu dalam urusan dosa. Kalau kita ni anak, maka kita, mak kita sakit, kena jaga lah. Dulu kan dia jaga kita, mak kita, yang kita boleh hidup sampai lon, siapa jaga? Hantu mak limah. Mak ayah kita lah jaga. Dah dia tua, kita nak jaga dia balik. Wajib atas kita menjaga. Saya duduk jauh ustaz, saya kerja dia elok ustaz. Mak duduk sik. Sik ke sik? SIK, sik ke sik? Tu dia. Jadi ni pula. Kita sebut sik, orang sebut sik. Orang tak tahu sebut sik, kita tak tahu sebut sik.
Tak apa hang kerja lah ustaz, mak hang sip, hang kena upah orang jaga mak hang, bagi sebulan 500. Tak boleh biarkan dia seorang. Tuan-tuan, muslimat yang dirahmati, hak tu kalau ada anak lah, ataupun ada saudara mara, macam tu lah keadaan dia. Kena jaga adik kita, abang kita, kena ambil peduli lah. Tak ada dia sebatang kara. Nah, suami tak ada, anak tak ada, saudara mara semua dia sebatang kara. Maka jiran-jiran lah pula kena tengok, kena ambil tahu. Takkan berlaku manusia macam ni. Tapi kalau lah ada juga, kalau fardu takdir ulama kata, kalau berlaku juga duk terlantar atas katil, mungkin dia orang datang lambat sikit kot, jiran-jiran duk tengok, tapi hari tu mungkin lambat, Zuhur nak habis ni. Tak ada siapa nak bantu dia ambil wuduk, dia nak bangun sendiri memang tak boleh. Ayat depan dia pun tak ada, kalau dia nak ada dekat-dekat dia boleh ambil ke wuduk, dengan kalau boleh ambil lah. Kalau tak boleh, solat begitu sahaja tanpa wuduk, nama dia solat menghormati waktu. Jangan tak solat. Habis solat, habis waktu, orang datang, jiran datang, oh minta maaf lah mak lima, lambat sikit. Tapi habis dah zuhur, dia pun ambil wuduk, kita solat asar dan kita solat qada zuhur tu balik, tak dosa apa-apa. Mudah je agama ni, mudah. Inna dina yusrun. Agama itu mudah bila kita ngaji lah. Tak ngaji seorang susah. Baik, akhirnya satu sudah. Ada video tular di media sosial sekarang yang menunjukkan Mike Tyson dan rakan-rakannya solat di dalam kafe. Tetapi rakannya yang menjadi imam itu terbuka auratnya, nampak lutut. Adakah tafsiran aurat dalam solat ini berbeza-beza menurut mazhab? Ya. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi ada kata ni kita lutut, dia sampai atas lutut ni saja aurat. Nah, minas surrah ila rukbah, daripada pusat ke lutut tu sampai sini je lah. Hak kepala ada sini. Jadi ada mazhab yang gitu. Nah, jadi dia tutup setakat tu je lah. Setakat kepala tak tutup, kalau lutut nampak lah. Setakat tu je. Dia tak tarik lebih. Jadi itu biasanya mazhab Maliki lah. Okey. Okey, selesai dia tu cukup. Sekadar itu saya tak boleh banyak-banyak lagi lah. Nanti ya, bantah ni sikit. Jadi sekadar itu yang mudah-mudahan dapat sedikit pencerahan. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk kelemahan diri saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una syaqiyyan wa la matrudan wa la mahruman ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.